Ha? ...182 saja saya nak tanya je tuan-tuan. Okey, kita berada pada hadis yang ke-9 dalam hadis Kitabul Iman, iaitu hanya Islam saja jalan untuk mendapat kejayaan. Hadis itu berada di 180. So kita masih lagi sambungan dia, iaitu Nabi SAW, kita baca satu hadis dia, kita sambung balik semula. Hadis itu kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Terjemahannya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam genggamannya, tidak mendengar seorang pun mengenai daku dalam kalangan umat ini, sama ada orang Yahudi maupun tidak juga orang Nasrani, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman denganku, dengan apa yang aku diutuskan dengannya, melainkan dia adalah ahli neraka. Itu kita telah bincangkan, iaitu kenapa Nabi bersumpah dan ayat-ayat mutasyabihat yang telah disebutkan. Dan min hazihil ummah, kita berada dalam muka surat 182. Min hazihil ummah, umat, yakni umat ini maksud dia ada dua. Umat ni ada dua. Satu ummatud da'wah, yang mana belum sampai lagi seruan Islam kepada mereka. Ummatud da'wah dia panggil. Umat yang mana kita perlu sampaikan seruan Islam pada mereka. Dan satu lagi ummatul ijabah, umat yang mana telah memeluk Islam, menerima Islam. Jadi untuk mereka yang memeluk Islam, iaitu ummatul ijabah dan ummatul da'wah. Jadi tugas berdakwah ni sebenarnya ialah kepada kita orang Islam, kepada kita orang-orang Islam. Dan adakah orang Islam tu perlu kepada dakwah, ataupun perlukah setiap orang Islam itu berdakwah atau tidak? Maka dia ada dua dakwah. Satu dakwah kepada Islam, satu dakwah kepada Islam, satu dakwah pada iman. Satu dakwah tu pada Islam. Jadi dakwah terbahagi kepada dua. Satu dakwah iman, dakwah kita kepada iman, untuk menguatkan iman. Sebab tu dalam hadis Bukhari, al-imanu yazidu wa yanqus, iman tu boleh turun naik. Al-imanu yazidu wa la yanqus, al-imanu yazidu wa yanqus, iman tu boleh turun naik, dan semua perbahasan kenapa iman tu turun naik. Jadi orang Islam tu penting kepada iman. Untuk iman ini kita perlu mengajak kepada iman. Jadi dakwah terbahagi kepada dua, dakwah iman dan dakwah Islam. Dakwah di sini maksudnya dakwah kepada Islam. Dalam hadis tadi, dalam hadis ini, dalam berpandukan kepada hadis ini, dakwah kepada Islam lah. Jadi dakwah ini ialah tanggungjawab kita kepada kedua-dua belah pihak, orang yang beriman dan juga orang yang belum beriman. Jadi orang beriman pun perlu kita sampaikan dakwah. Jadi dakwah kepada orang yang belum beriman kita panggil dakwah Islam. Dakwah kepada orang yang sudah beriman ialah dakwah iman. Dakwah iman. Untuk orang yang belum Islam, dakwah dia kita ajak dia pada Islam. Aslim taslam. Apa maksud dia? Terimalah kamu Islam, maka kamu akan selamat. Sebab apa? Orang Yahudi, tak kisahlah dia orang Yahudi atau orang Nasara, ini adalah mereka-mereka yang mana telah mendapat kitab daripada langit. Orang Yahudi diberi kitab Taurat,
kepada baginda Musa alaihi salam, dan orang Kristian diberinya kitab Injil kepada baginda Isa alaihissalam. Walaupun mereka dah ada kitab, tapi setelah datangnya perkhabaran Nabi SAW dan mereka tak beriman kepada Nabi, Nabi kata mereka tak beriman kepadaku setelah sampai seruan Islam. Kalau mereka mati dalam kufur dan mereka akan berada dalam neraka. Itu pada umat yang sebelum ini kita panggil yang telah diberi kitab-kitab semawi, kitab-kitab daripada langit. Setelah datangnya baginda sallallahu alaihi wasallam, semua agama lain dah masuk. Innad dina indallahil Islam. Di sisi Allah Subhanahu taala hanya Islamlah agama yang termaktub, yang diterima. Selain daripada Islam tidak diterima. Wa man yabtaghi, dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara, din tu maksudnya cara hidup, ambil Islam tu sebagai selain daripada Islam sebagai cara hidup, falan yuqbala, lan yuqbala. Itu dipanggil nafi takkid dengan lan. Nafi ini untuk forever, untuk takkid forever, selama-lamanya tak akan diterima. Hanya Islam sahaja diterima. Jadi sebelum ni hadis kita dah bahawa hadis wahdatul adyan, agama tu sama. Itu sebelum ni kita dah bahas dah. Agama tu sama tak? Agama tak sama, bukan wahdatul adyan. Agama Islam sahaja yang diterima. Cuma kita kena sampaikan. Jadi pada orang yang tak, jadi orang yang mana Nabi kata orang Yahudi maupun orang Nasrani, mereka ini menerima kitab daripada langit. Kalau tak beriman kepada aku setelah datang Islam, maka kalau mereka mati dalam kufur, dan mereka ini kekal dalam neraka. Bahkan lagilah pada mereka-mereka yang selain daripada agama-agama langit, iaitu agama yang mereka cipta sendiri dengan akal mereka. Lebih-lebih lagi kalau tak beriman kepada Nabi, juga tak diterima iman mereka. Jadi pertama, untuk mereka-mereka yang tak Islam ni, mereka-mereka yang ni kita dakwah dia kepada Islam. Sebab tu sahabat kata aslim taslam. Bila sahabat dakwah kepada orang yang tak beriman, aslim taslam, Islamlah kamu, taslam, maka kamu akan selamat. Aslimu itu dalam bentuk plural untuk orang ramai. Aslimu, Islamlah kamu semua. Aslimu taslamu, maka kamu semua akan selamat. Jadi terima Islam, terimalah Islam, maka kamu akan selamat. Itu dakwah kepada orang yang bukan Islam. Dan adakah orang Islam tu perlu kepada dakwah? Ya, orang Islam juga perlu kepada dakwah, iaitu dakwah iman. Perlu kepada keimanan dan perlu kepada dakwah iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu aminu billah wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Sudah beriman, tapi kenapa disuruh beriman lagi? Dah ada iman, dah tak perlulah beriman. Maksudnya iman yang ada pada kita orang Islam tak cukup. Aminu, hai orang yang telah beriman. Amanu, hai mereka-mereka yang telah beriman. Aminu billah, berimanlah kamu. Maksudnya iman yang ada kepada kita orang Islam belum cukup. Sebab itu kita perlu kepada iman, dan kita perlu mengajuk dan berdakwah kepada iman. Dakwah kepada iman tu perlu kerana iman itu, kerana iman yang ada pada orang yang beriman masih belum lagi sampai ke tahap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman perlu kepada dakwah keimanan, iaitu dakwah kepada iman, sebagaimana Nabi SAW telah berdakwah kepada sahabat. Dan Allah Ta'ala berfirman, iman tu macam mana iman yang Allah nak? Beriman
Berimanlah kamu wahai orang yang beriman. Iman macam mana? Allah kata dalam ayat yang surah lain pula. Tadi surah Nisa, surah Baqarah Allah kata ayat 13. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu sebagaimana manusia beriman. Jadi itu kita terjemah lafzi. Saya semua terjemah dalam Al-Quran. Semua terjemah Al-Quran saya ambil daripada pimpinan Rahman. Saya terjemah dalam pimpinan Rahman. So macam mana terjemah tu? Semua ayat Al-Quraniyah saya tak ambil selain daripada hanya saya terjemah daripada pimpinan Rahman. Cuma berimanlah kamu sebagaimana manusia beriman. An-nas tu manusia. Cuma di sini ulama mentafsirkan alif lam kepada an-nas. Alif lam kepada an-nas. Alif lam ni dalam bahasa Arab dia ada 4 jenis. Alif lam istighraqi, alif lam jinsiyah, alif lam ahdu zihni, alif lam ahdu khariji. Alif lam istighraqi. Alif lam istighraqi ni dia akan memberi makna keseluruhan. Misal contoh dia pada alhamdu. Alhamdu kita terjemah apa? Segala pujian. Sedangkan hamad itu satu perkataan saja. Hamad ialah pujian. Hamad itu masdar alhamdu, hamida yahmadu, hamdan, alhamdu. Alhamdu tu masdariyah dia panggil. Masdariyah dia akan, kalau kita tengok dalam ilmu saraf, masdar ni dia menunjukkan dua keadaan. Hay'ah marrah. Hay'ah marrah menunjukkan situasi. Makna masdar itu menunjukkan situasi, atau makna masdar tu, makna asal tu menunjukkan bilangan. Marrah tu menunjukkan bilangan. Jalastu julusan. So julusan tadi dia menunjukkan situation. Duduknya daku seperti duduk seorang qari. So diterjemah, dipanggil masdar hay'ah. Itu dalam ilmu saraf lah. Dia ada separate sikit dalam ilmu nahu dan saraf tu. Ada dia gabungkan saraf dan nahu. Tapi kalau kita belajar terperinci, saraf ni kita asingkan daripada ilmu nahu. Kalau kita belajar saraf tu, satu perkataan kita akan dapat hasilkan 270,618 perkataan. Jadi kalau saraf tu kita daripada saraf tu dipanggil sirah. Dia ada 14 sirah. Daripada fa'ala hingga fa'alna, 14 sirah. 14 sirah tu dia ada 14 sirah, dan dalam 14 sirah tu dia ada 14 sirah dan 45 bahas. 14 kali 45, dan dalam 45 bahas tu dia ada 43 bab, dan dalam 43 bab tu dia ada 7 jenis. 14 kali 45 kali 45 kali 43 dan kali 7, dia keluar dari 273 perkataan. 273,000 something lah perkataan. Daripada kalau kita kata perkataan darabah tu, kita boleh hasilkan 273,000 lagi perkataan daripada darabah tu. Daraba yadribu darban fadaribu daraba yadribu darban madrubu ma daraba madruba lam yadrib lam yudrib la yadribu la yadribu la yadribana la yadribana idrib li tudrab la yadrib idribana tudrabana la yadribana la tadrib la tusrab la yadrib la yurab la tudrabana tudrabana la yadribana la yadribana la tadribana tadrib idrib tudrab ma daraba. Tu dia 72. So jangan campur tu. Kita orang belajar saraf kena lancar macam tu lah. Kalau lambat sikit, pop. Kalau lambat sikit, pop, rotan akan sampai atas punggung. Macam ngaji saraf tu, ngaji nahu dan saraf tu. So dia atur semua. Jadi dari situ di saraf lah, di saraf tu dia ada makna. Jadi alif lam tadi dia menunjukkan, dia memberi makna hamad. Hamad tadi memberi makna pujian. Pujian dia tadi di sini memberi makna marrah, sekali. Marrah ni menunjukkan bilangan marrah tu sekali. Jadi bila masuk alif lam, dipanggil alif lam istighraqi, maka pujian itu tidak menunjuk sekali, dia menunjukkan keseluruhan. Sebab itu kita terjemah
kita terjemah dia segala puji-pujian. Mana perkataan segala tu? Daripada alif lam tadi. Alif lam istighraqi dia panggil. Alif lam tu mengandungi segala pujian. Maknanya segala pujian tadi, segala pujian lillahi, hanya sahaja pada Allah. Si fulan memuji si fulan, balik pada Allah. Allah memuji zatnya, balik kepada dia. Kita memuji Allah, semua balik pada dia. Dan si fulan memuji si fulan, semua pujian tu tak ke mana? Ke Allah juga. Tiga ekor semut. Tiga ekor semut dia duduk berjalan. Dia pun tengok huruf jim. Yang pertama kata, Allah, cantiknya huruf jim. Hak yang kedua kata, tak cerdik. Dia tak kata bodoh, dia kata tak cerdik. Bukan jim lah yang cantik, tangan tu yang tulis huruf jim tu cantik tu. Dia panggil khat. Orang pandai khat ni mahal harga dia. Khat ni, tulisan khat ni mahal dia. Saya pergi rumah kawan saya, Dr. Baki. Surah Yasin dia buat khat. Saya tanya dia, berapa doktor? Ambil lah kalau berani 50, dia kata. 50,000. Tanya je kata nak cari mana 50,000. Khat tangan tu cantik tu. Tulisan tangan tu khat. Dr. Abdul Baki dia pergi pertandingan di Rusia 70 khatat. 30 khatat. Maknanya khat dunia ni daripada seluruh dunia pergi kat Rusia 2016 saya rasa. Dan dia tulis surah, dia tulis juzuk ke-17. Satu juzuk dia tulis khat tangan. Dia dapat nombor 1 dengan 30 orang tu. Dan segala pertabalan diraja semua ni, sultan apa semua, Dr. Abdul Baki lah akan dipanggil untuk tulis khat Arabi. Cantik, mahal dia kata. 50,000, tengok aja lah kata 50,000. Siapa nak beli? Dia kata ramai orang nak beli kata. 100,000 dah nak ambil dah Ustaz. Pak ada duit lah. Pak tak ada duit tu biarlah. Kita tanya je. Khat. Jadi kata semut kedua, bukan jin tu lah cantik, tangan yang tulis jin tu lah cantik. Kena betul. Yang ketiga kata, dua-dua tak cerdik. Sebenarnya bukan jin tu cantik, bukan tangan tu, tapi zat yang menciptanya lah yang cantik, iaitu Allah. Jadi alhamdulillah, segala pujian tak ke mana, hanya kepada Allah sahaja. Pujian manusia kepada manusia, pujian manusia pada Allah, pujian Allah kepada zatnya. Allahumma la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allah saja dia boleh puji zat dia dengan sempurna. Kita tak mampu nak puji zat Allah itu yang sempurna. Segala pujian tu tak balik, tak ke mana, kepada Allah. Itu dipanggil alif lam istighraqi. Satu lagi alif lam jinsi. Fa akalahu zi'bu. Akal az-zi'bu. Az-zi'bu tu dia tak memberi makna ma'rifah. Alif lam jinsi ni dia memberi makna nakira. Dia memberi makna bukan seekor serigala, tapi mana-mana daripada seekor. Dia tak tetap. Dia panggil makna nakira. Rajulun, mana-mana seorang lelaki. Ar-rajulu, seorang lelaki. Dia terjemah lain. Bahasa Arab ni dia pandang tengok kadang orang terjemah saja je. Dia tak tahu dia ada konsep dia terjemah. Rajulun, mana-mana seorang lelaki. Ar-rajulu, seorang sahaja lelaki. Itu di mana makrifat, itu di mana nakira. Alif lam jinsiyah memberi makna nakira. Satu lagi alif lam ahduz zihni. Ahduz zihni. Jadi apabila seorang yang bercakap, misalnya daripada khitab daripada Allah Ta'ala. Jadi khitab mutakallim. Mutakallim tu dia tahu dah apa yang dia nak bagi tahu. Apa yang dia nak bagi tahu.
Jadi dipanggil alif lam ahdu zihni. Alif lam ahdu khariji, bila disebut orang luar dah tahu apa maksudnya. Midrajul fawatih. Midraj tu tangga, al-fawatih tu, al-fawatih tu apa dia? Fatah. Fatah ni buka. Tapi terjemah dia tangga pembuka ilmu. Ilmu ni mari mana? Tuan-tuan tak perasan saya terjemah apa? Midrajul fawatih, al-fawatih, tangga pembuka ilmu. Ustaz, tak ada pun ilmu. Midraj al-fawatih saja. Kenapa terjemah ilmu? Kenapa terjemah ilmu? Ilmu tu ialah pada alif lam. Alif lam tu duduk pada siapa? Duduk pada pengarang tadi. Pengarang kata aku nak tulis ni satu kitab sebagai tangga pembuka kepada semua ilmu-ilmu. Dia panggil tangga pembuka ilmu. So dia panggil alif lam ahdu zihni. Alif lam ahdu khariji. Khariji ni orang luar dah faham dah apa yang nak disampaikan oleh mutakallim. Jadi alif lam di situ ialah alif lam ahad zihni. Ia merujuk kepada sahabat. Sebab di Mekah sahabat tidak dipanggil lagi orang beriman. Tapi ayat-ayat diturun di Mekkiyah, ayat-ayat ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. So maksud ya ayuhan nas tu sahabat. Maka Allah Ta'ala kata aminu kama amanan nas, berimanlah kamu sebagaimana manusia beriman. Kalau beriman macam mana manusia beriman? Hancur lebu. Tuan-tuan beriman macam saya beriman, KO. Tuan-tuan beriman macam saya beriman, KO selalu terus. Kalau saya beriman macam tuan-tuan beriman, syak, tak tahu lagi macam mana. Saya tak tahu tuan-tuan lebih baik daripada saya, tak tahu. So syak. Beriman macam mana nak? Beriman macam mana sahabat beriman. Baru tabik. So berimanlah kamu sebagaimana sahabat beriman. An-nas tu terjemah dia sahabat. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik umat. Salah terjemah dia. Kuntum, kamu ialah sebaik umat. Kuntum tu kita terjemah antum. Antum kamu semua. Kuntum, tak, bukan kita, orang hak lepas. Kamu adalah sebaik umat. Kalau orang putih terjemah betul situ. Those people ni siapa? Orang lepas. Kuntum siapa? Sahabat. Kuntum khaira ummah, sahabatlah umat yang terbaik. Sayyidina Umar kata, ayat tu turun untuk kami tau, bukan untuk semua orang. Kalau kamu nak jadi terbaik macam kami, kamu kena buat apa yang kami buatlah. Itu kuntum tu ialah dipanggil madhi istimrari, madi ba'id ni hak lepas. Dalam bahasa Arab dia ada 6 past tense. Madhi mutlaq, madhi qarib, madhi ba'id, madhi istimrari, madhi tamanni, madhi ihtimali. So past tense dalam bahasa Arab ada 6. Ada 6 past tense dalam bahasa Arab. Fa'ala, qad fa'ala, kana yaf'alu, la'alla ma fa'ala, laita fa'ala. Ada 6 past tense dalam bahasa Arab. Orang putih ada so past tense-nya, orang Arab ada 6 past tense. Bahasa Arab ni memang hebat, bahasa Al-Quran dan bahasa syurga. Allahu Akbar. Okey,
Jadi manusia, jadi alif lam di situ ialah alif lam ahduz zihni. Ia merujuk kepada sahabat. Berimanlah kamu sebagaimana sahabat beriman. Sahabat sendiri melakukan dakwah iman di antara mereka, sama satu sama lain, berdakwah iman satu sama lain. Adalah menjadi kewajipan untuk kita berdakwah kepada orang kafir. Sahabat apabila mereka berdakwah kepada orang kafir, mereka kata apa? Kunu mislana. Kamu semua jadi macam kami. Kita tak boleh kata macam tu, kita pun tak betul lagi. Tapi oleh kerana kita tak betul, tak boleh ke kita berdakwah? Berdakwah semua orang boleh berdakwah. Tak kira orang alim, tak kira orang jahil, tak kira orang kampung, tak kira orang bandar. Berdakwah ni syarat dia Islam, dia kena berdakwah. Mengajar itu kena orang alim lah. Mengajar ahkam syari'iyah wa gairah tu, nak beritahu ahkam tu tak boleh orang biasa, itu kena orang alim. Jadilah kamu seperti kami. Adakah kita boleh berdakwah seperti mana sahabat berdakwah? Disebabkan dakwah iman yang wujud menyebabkan iman yang ada pada mereka begitu kuat sehingga mereka mampu mengamalkan keseluruhan Islam dan wujudnya Islam di dalam diri mereka. Nabi kata, kamu ni dalam satu ayat tu, nanti dalam kitabul ilmu tu Nabi kata, kamu adalah sahabatku apabila kamu meninggalkan 1/10 daripada amalan Islam, kamu gagal. Sahabat kata, Nabi kata kepada sahabat, kamu gagal, tapi akan datang satu umat mereka beramal 1/10 pun mereka dah berjaya. Sahabat ni tuntutan keimanan ke atas mereka begitu tinggi kerana keimanan mereka. Jadi kamu melihat Islam. Jadi kalau mau melihat Islam, maka lihatlah kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Orang tanya, mana Al-Quran? Tu duduk berjalan tu. Berjalan tu. Berjalan tu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ya, tapi dia orang tanya, mana Quran? Tu duduk berjalan tu. Dia kita, kalau saya tu Quran berjalan. Tak mampu kita sebab kita bukan lagi beramal. Sahabat kehidupan dia seluruh Al-Quran, seluruh hadis Nabi SAW. Apabila kita tunjuk akhlak dalam Islam dan Islam dalam kehidupan kita, maka orang yang bukan Islam akan masuk Islam. Sebab itu kita utamakan dakwah iman kepada orang Islam dahulu, bukan meninggalkan dakwah kepada orang kafir, tetapi keutamaan diberikan berdasarkan awaliyah yang utama ini, dan juga ini adalah kita panggil dia hikmah amaliyah. Hikmah secara amali. Orang Islam, orang akan masuk Islam bila orang tengok orang Islam tu mengamalkan Islam. So kita tak dapat menunjukkan satu amalan pun yang menunjukkan kita ni beramal dengan keseluruhan Islam. Sahabatlah mereka yang beramal dengan keseluruhan Islam. Min hazihil ummah, daripada umat ini, sama ada Yahudi atau Nasara, yakni sebahagian daripada umat Yahudi dan Nasara. Mereka ialah ahlul kitab, kita panggil dia. Syarat ini juga ialah syarat ittifaqi. Sebagai contoh, mereka ahlul kitab yang beriman dengan Taurat dan Injil setelah kedatangan Nabi. Jika mereka tidak beriman dengan Nabi, maka mereka menjadi kafir. Maka mereka yang bukan ahlul kitab lebih-lebih lagi. Maknanya dia sebut ahlul kitab saja, tapi selain daripada ahlul kitab lebih-lebih lagi lah. Bila sebut satu benda yang dah jelas, perkara kedua tu dengan sendiri termasuklah. Bila tumbuk benda khusus, benda umum tu dah ada dah. Kalau kita sebut benda umum, benda khusus tak semestinya lagi. Tapi bila benda khusus, maka benda umum pun akan menjadi syarat. Ini adalah satu tanggungjawab kepada orang Islam untuk menyampaikan Islam kepada mereka dan menyelamatkan mereka daripada neraka. Satu tajuk kecil, orang yang tidak sampai seruan Islam. Macam mana? Orang yang mana tak sampai. Kita pun tak pergi nak berdakwah pada mereka, dan mereka tak sampai seruan Islam.
Adakah mereka mati dalam kufur atau tidak? Di sini perbahasan di kalangan ulama. Ada dua dalam mazhab ulama. Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua, Maturidi dan Asy'ariyah. Maturidi dan Asy'ariyah. Faham konsep ni dulu. Tuan-tuan, saya dah terang dah dua-dua benda ni. Cuma bila faham konsep ni, baru faham apa yang nak diterangkan di dalam tajuk kecil tadi. Dalam Asy'ariyah, dalam Islam ni dia ada dua. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ada dua pegangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah iaitu Abu Hasan Asy'ariyah dan Abu Mansur Maturidi. Dalam Islam dia ada dua. Satu, usuluddin. Kedua ialah furu'. Benda yang cabangan. Usul dan furu'. Usul dan furu'. Okey, bagi Maturidi, usul dan furu'. Usul dan furu' ni, dia ada usul dan furu'. Dan untuk dalil ni dia ada dua, satu dalil nakli dan satu dalil akli. Untuk usul dalil akli sudah cukup. Tapi untuk furu' cabangan dia mesti ada dalil nakli, Quran dan hadis. Dan untuk usul dia hanya perlu kepada dalil akli. Akli dah cukup dah. Dalil akli dah cukup dah. Maknanya beriman kepada Allah. Dalil akli. Apa dalil akli? Dalil nakli itulah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi. Itu dalil nakli dia panggil. Dalil akli iaitu perubahan yang berlaku. Siang dan malam, siang jadi malam, daripada kecil jadi besar, besar jadi kecil, daripada kecil ke besar, lepas tu besar ke mati. So apa yang dilihat dengan akal, perubahan yang berlaku. So perubahan berlaku ni, adakah dia nature atau kudrati? Bagi orang tak ada Tuhan, dia kata nature, semula jadi. Jadi alam yang berlaku ni, apa yang alam yang berlaku ni, daripada kecil jadi besar, mesti ada satu zat yang mengendalikannya. Mesti ada satu zat yang mengendalikannya. Maka jika dia beriman pada zat itu, maka sudah memadai dia dikira orang beriman dan dia terselamat daripada azab. Dan kisah ni saya dah bawa dalam hadis pertama dahulu, apabila Nabi bertanya kepada siapa? Nabi bertanya kepada A'rabi. Bila Nabi bertemu dia dalam hutan di padang pasir, Nabi tanya tentang ketuhanan kepada A'rabi. 120 berapa tu? Hadis pertama 141. Dan 141 Nabi bertanya kepada Arabi. Seorang Badui telah ditanya mengenai bukti kewujudan Allah. Kewujudan Allah ni. So kewujudan itu ilmu dipanggil usuluddin, ilmu kewujudan Allah, ilmu tauhid tentang kewujudan Allah. Maka dia menjawab, Badui ni dia duduk dalam hutan lagi ni, dia duduk pada pasir ni, Islam tak sampai lagi pada dia. Dia jawab, innal ba'rata latadullu 'alal ba'ir wa innal 'asara al-akdam latadullu 'alal masir. Fasama'un zatul abraj wal ardun zatul fijaj wal biharun zatul amwaj ala yadullu zalika ala wujudil latifil khabir.
Oh, orang Badui ni jawab kat Nabi. Dan kisah ini saya ambil dalam tafsir Ibnu Katsir. Tengok, adanya najis itu tanda adanya binatang. Najis unta, ba'ir tu, ba'rah tu najis unta, tapi saya terjemah binatang saja. Adanya innal ba'rah tu najis unta, ba'ir kerana adanya ba'ir, adanya unta. Unta ni dia panggil unta pun panggil ba'ir pun panggil, ibl pun panggil, macam-macam unta ni dia banyak, jamal pun panggil. Nama unta pun apa-apa jenis-jenis unta. Jamal pun panggil unta, ba'ir pun panggil unta, ibil pun panggil unta. Semua unta mereka. So ba'ir ni dia kata adanya najis sebab ada binatang. Takkan najis ada tak ada binatang? Itu dalil akal. Itu dalil akal. Arabi tu kata, ada jalan tu ada jalan sebab ada orang berjalan. Kat hutan tu bila orang duk lalu lalang tu dia ada track. Dia akan ada track. Kat sekolah, kita daripada jalan kampung nak pergi ke sekolah, kita kena lalu padang sekolah. Kita lalu tepi padang sekolah jauh, kita lalu tengah padang. Guru besar kata, ngetua kata jangan lalu tengah padang. Habislah padang sekolah engkau duk lalu hari-hari. 50-60 orang duk lalu hari-hari tengah padang sekolah tu. Guru besar kata jangan lalu. Budak dengan apa? Nak cepat. Daripada jalan kampung tu kita tak lalu bandar dah, kita masuk jalan kampung ni sekolah. Jalan terus tengah jalan. Satu hari guru besar dah beritahu tak dengar. Guru besar ni dia datang awal. Datang awal daripada kita lagi kat sekolah. Dia duduk sembunyi di sebalik pokok mangga. Kita pun merentasilah padang sekolah, 50 orang pelajar. Sampai tengah padang, guru besar keluar di sebalik pokok mangga, angkat tangan. Makan tak habis dah gitu. Ketuk ke tampi lah. 100 sekali sehari, 100 kali seorang. Lepas tu tak buat lah. Dia kata jangan lalu habis padang sekolah tu. Hak kita bina tu nak main sukan tu. Kau duk lalu hari-hari. Ada track. Arabi ni kata apa? Wa innal asral akdam la tadullu ala al masir. Takkanlah jalan tu tak ada orang berjalan. Tiba-tiba ada jalan aja. Mesti ada orang duk berjalan. Diguna otak akal. Itu dalil akli. Lepas tu dia kata apa dia? Sama'un zatul abraj. Langit yang berlapis, bumi yang terbentang, laut yang bergelora. Ala bagaimana tidak ia menunjukkan adanya zat, adanya Allah, adanya satu kuasa yang wujudnya satu kuasa, adanya wujudnya Al-Latif, sifat Allah yang maha lemah lembut. Al-Khabir, sifat Allah yang maha mengetahui. Takkan tak ada orang, takkan tak ada kuasa yang menjalankan semua itu. Nabi kata ahlul fitrah. Ni orang ahlul fitrah. Sedangkan dia tak Islam lagi masa tu. Dia jawab dengan akal. Jadi ni persoalan tu terjawab lah. Persoalan tu terjawab bagi mereka yang tak sampai seru. Dia duduk dalam hutan, dia tak sampai seru. Kalau dia yakin dan beriman kepada zat yang mengendalikan segala, dia sudah dikira Muslim. Furuk tu dia tak buat sebab tak sampai lagi ahkam Quran untuk dia nak sembahyang macam mana. Sebab tak sampai, kita pun tak bagi berdakwah kat dia. Dia pun tak sampai lah. Kita duduk kat rumah je. Sekarang nak pergi masjid pun tak boleh dah. Susah lagi. So kita tak pergi sampah, kita tak sampaikan dakwah kepada mereka. Jadi kita tak dakwahkan mereka. Jadi mereka maka sudah dikira, Nabi kata ahlul fitrah. Maka kalau dia mati sebagai orang beriman. Tapi kalau dia beriman dengan agama datuk nenek mereka, dia sembah kayu, dia sembah api, dia sembah batu, so tak boleh lah. Sebab akal tadi sudah cukup. Dan semua manusia ada akal.
Itu dalil akal sudah memadai. Untuk furu', untuk usul, dalil akal sudah terlepas. Maka tak dapat tidak, dia kena beriman kepada Allah. Jika dia tak beriman pada zat yang al-latif dan al-khabir, maka dia dikira bukan orang mukmin. Yang tak sampai seru tadi. Itu kata Maturidi. Asy'ariyah kata terlepas juga. Asy'ariyah terlepas. Asy'ariyah kata furu' ke usul terlepas. Dia perlu kepada dalil nas. Dia tak perlu furu'. Cuma Asy'ariyah kata dua-dua terlepas. Furu' dan usul, orang yang tak sampai seru terlepas. Wallahu a'lam. Itu perbahasan di kalangan ulama. Tapi Maturidi kata tak terlepas. Asy'ariyah kata terlepas. Itu di akhirat nanti tutup pulanglah kepada Allah Ta'ala. Itu perbahasan yang dilihat oleh ulama. Asy'ariyah kata terlepas. Furu' atau usul, dua-dua terlepas. Tapi Maturidi kata furu' usul tidak terlepas. Sudah cukup dengan dalil akli. Situ baru boleh faham tajuk kecil tu. Sebenarnya kitab ni saya nak buat 30 jilid. So saya ringkaskan jadi 10 jilid. Sebab 30 jilid tak ada siapa nak baca pula. Tak ada siapa nak baca. Ustaz-ustaz pun tak nak baca. Apa tuan-tuan lagi lah tak nak baca. So saya ringkaskan kepada 10 jilid. Jadi banyak benda yang terpaksa saya potong dalam penerangan. So dia kena pada asatizah lah. Tapi saya dah bagi tahu dah, saya dah buat dah YouTube untuk seluruh kitab ini. Dan sekarang telah sampai kepada episod 135, dan setiap episod 100, daripada satu episod hingga ke 102 episod, sejam setengah satu-satu episod saya buat. Dan daripada 102 hingga ke 135, 1 jam saja satu episod. Lepas PKP itu dah boleh tu, saya buat 1 jam saja. Dan saya ada buat lagi daurah. Daurah tu dah sampai ke 13 daurah. Satu-satu daurah 6 jam. 6 kali 13 lah. Tuan-tuan kira lah, baru sampai jilid keempat sekarang. Sebab amal orang beli kitab ni, dia kata, ustaz, ada orang nak faham kan, dia kata beli saja tak faham. Maka saya telah luangkan masa, insya-Allah saya target 3 tahun selesailah penerangan 6,000 hadis ni. Satu persatu saya baca hadis tu dan saya terangkan satu persatu. Insya-Allah kalau tuan-tuan nak dapatkan dalam YouTube lah, mula-mula saya buat di dalam Facebook daripada 1 hingga ke 102 episod. Masa 103 episod saya dah masuk YouTube. So dalam YouTube tu jadi 2. Satu pengajian umum, saya 3 kali seminggu tu free je. Pengajian umum tu saya buat free je. Daripada 101 hingga ke 100 tu free. Saya tak ambil apa pun, free je. Lepas tu yang daurah tu lah saja saya ada komitmen sedikit. Mereka adalah yang mengikuti saya lebih kurang 100 lebih, dia komitmen lah dengan saya. Saya kata saya akan habiskan dalam masa 3 tahun komplit 6,000 hadis ni, satu persatu akan dibaca. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok tajuk apa, bab apa, terbuka tu kan. So ada selalu dalam tajuk, dalam episod tu ada tajuk, ada bab, ada muka surat. So nak cari mudah selalu. Okay, sekarang sampai jilid ke-6 dah. Dah keluar dah jilid ke-6, iaitu Kitabul Hajj dan Kitabul Muamalat. Jilid ke-7 insya-Allah bulan 1 ni. Kitabun Nikah. Banyak lagi lah kitab-kitab lain-lain. Jalan jilid ke-7 mungkin dia 12 jilid kot, dia tak boleh jadi 10 juga, 12. Sebab saya terpaksa buat dalam 500 lebih muka surat. So dalam 12 jilid lah insya-Allah. Kalau siapa-siapa nak tahu lebih lah, nak santai-santai, okey lah. Lepas Jumaat, lepas maghrib Isyak, okey lah. Pula sekarang pun tak boleh lama dah, dia bunyi dah tek tadi. So insya-Allah kita sambung semula lah insya-Allah. Boleh. Jadi untuk nak terbaharu lebih lanjut di situ, percuma saja tuan-tuan buka, type bab berapa, episod berapa, keluar selalu.
Dalam YouTube pun ada, dalam Facebook pun ada. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.